Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh bagi mengubah dunia. Begitulah kata mendiang Nelson Mandela yang merupakan bekas Presiden Afrika Selatan. Hal ini boleh dikatakan demikian kerana pendidikan ini seringkali diimplementasikan dalam kehidupan seharian sehingga mampu menjadi asbab kepada perubahan teknologi dan inovasi. Sekalung penghargaan buat nakoda peneraja majlis, suf kehakiman yang berpegang teguh pada paksi keadilan, penjaga masa yang setia pada Al-As. Seterusnya, hadirin maya pewaris bangsa negara Malaysia. Pagi yang indah diterangi sang mentari bak menari pagi. Saya warnai dengan satu mandat untuk Pertiwi yang berbunyi pendidikan berkualiti, generasi berintegriti. Sidang maya bervisi. Secara literal dan konseptual saya mentakrifkan pendidikan berkualiti, generasi berintegriti sebagai ilmu yang diperoleh diibaratkan tiang utuh bagi seseorang untuk terus memacu kehidupannya berlandaskan jalan yang benar. Oleh yang demikian, pendidikan itu perlu disemai dengan benih yang bermutu tinggi, bertunjangkan nilai-nilai murni kehidupan. Seterusnya, mekarlah generasi Malaysia di puncak kejayaan. Persoalannya, bagaimanakah pendidikan ini mampu untuk membina sebuah tamadun yang mantap? Dengan ini, 3 pragmatik perdana dari pelbagai dimensi akan saya utarakan. Hadirin yang saya hormati sekalian, pragmatik pertama di bawah lembayung kata iratan kekeluargaan, pencorak kain putih negara. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak ini lahir dan diibaratkan kain putih, ibu bapalah yang mencorakkannya. Namun, sadarkah kita bahawasanya ibu dan ayah ini merupakan pendidik yang tidak formal bagi versi cilik mereka? Cuba kita renungkan seketika. Sejak kali pertama mata ini melihat dunia, ibu dan bapalah yang menyambut kita bagaikan menatang miak yang penuh. Pada ketika itu, mereka perlu menggalas tanggungjawab yang begitu besar dalam mengukir generasi yang bertamadun, bersahsiah dan berintelektual. Perkara ini memerlukan dedikasi dan kecekalan yang tinggi kerana pembentukan belian yang perlu melalui pelbagai fasa. Hatta institusi kekeluargaan pada hari ini memerlukan warna yang cerah lagi terang bagi mencorakkan kain putih itu dengan sempurna. Jika tidak menepati piawai yang telah ditetapkan, kita bakal menanggung derita yang mampu memakan nasib negara kita sendiri. Sebagai contoh, kita perlu telan pahitnya realiti pada hari ini apabila generasi zaman kini sanggup membuka pekung di dada, tidak tahu menahu tentang bapa kemerdekaan, malah mengagungkan artis luar negara. Maka, harapan yang sebenar-benarnya buat institusi kekeluargaan pada hari ini perlulah berpegang teguh kepada pepatah, bapak borek, anak rintik. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Hal ini sudah tidak dapat dinafikan lagi kerana anak-anak ini merupakan cerminan buat ibu dan bapa mereka. Hasilnya, model insan kelas pertama yang berpegang janji untuk membangunkan peradaban negara dapat kita lahirkan bersama. Warga Dewan yang saya muliakan, pragmatik kedua di bawah lembayung kata Kerajaan Cakna, inisiatif pendidikan dilaksana. Kerajaan menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pada hari ini telah memerah idea mencana minda bagi menyediakan pelbagai kemudahan kepada para pelajar. Sekolahku sejahtera, Malaysia Madani, anak baik lagi kan cerdik. ABC telah menjadi slogan kerajaan kepada para pelajar agar dapat menikmati pendidikan yang berkualiti seiring dengan suasana yang kondusif. Akan tetapi hadirin, alangkah indahnya jika ilmu yang diterima itu diaplikasikan dalam diri setiap insan yang bagaikan ikut resmi padi, semakin tunduk tatkala berisi. Ini bermakna penerapan nilai-nilai murni dalam kehidupan perlulah diteladani oleh setiap masyarakat. Guru Insani, pemangkin generasi madani. Begitulah tema Hari Guru pada tahun ini yang seharusnya dapat memberi implikasi signifikan
kepada perubahan manusia. Bukan sahaja cekal di bidang akademik semata, sifat-sifat kemanusiaan perlulah dipatuhi agar dapat menjadi penggerak membina generasi yang memenuhi kriteria madani. Tanggal 3 Mei 2023 menjadi saksi tatkala saudari Julia Christina Abuzar, iaitu pelajar ACCA Fakulti Perakaunan UiTM Cawangan Perak yang memperoleh markah tertinggi di Malaysia dan markah kedua tertinggi di dunia dalam peperiksaan ACCA. Menurut Mingguan Wanita, beliau sentiasa bertanya kepada pensyarah serta berkongsi ilmu dengan rakan-rakannya. Sudah terang lagi bersulung bahawasanya pegangan budi dan akhlak perlu disemai dalam jiwa pelajar seiring dengan pendidikan yang utuh, kerana itulah kunci bagi menawan dunia. Hadirin pemacu revolusi negara, pragmatik ketiga di bawah lembayung kata media pemangkin generasi bestari. Tatkala dikenang kegelapan era COVID-19 yang meruntun jiwa, masih ingatkah kita akan segala memori yang terpahat di minda? Segala aktiviti fizikal tergendala bagai dilanggar Garuda. Namun, wujudnya platform maya yang bagaikan adiwira bagi melicinkan segala urusan harian kita. Meskipun kejadian itu sudah di mamah usia, saban hari semakin ramai remaja yang giat berkecimpung dalam penggunaan media massa, terutamanya dari aspek pendidikan. Kelas tambahan secara maya seperti MC Plus dan PTTI telah memikat hati para pelajar hanya kerana sesi pembelajaran yang kreatif dan interaktif. Pelbagai program serta seminar yang telah disajikan buat nusa bangsa ini agar kejayaan itu bukanlah satu angan-angan mencenin. Hadirin, jangan kita lupakan kepada masyarakat yang sanggup berhempas pulas membanting tulang dalam menghasilkan pelbagai bahan serta karya bagi sesi pembelajaran dan pengajaran secara maya di aplikasi TikTok dan juga YouTube. Tanpa mengeluarkan sebarang ringgit, kini kemudahan boleh diakses dengan cara yang mudah, iaitu di hujung jari kita. Bukan itu sahaja, media massa ini turut menjadi pemangkin semangat serta motivasi kepada para pelajar agar mereka ini dapat berusaha tanpa melihat pada masa lampau mereka. Hal ini kerana setiap insan mampu untuk melakukan perubahan yang ketara yang meliputi aspek sasiah, kokurikulum dan kurikulum. Tuntasnya, yakinlah bahawasanya media massa ini turut menjadi salah satu wahana bagi transformasi pendidikan di negara kita. Sidang penonton penuh santun. Sebagai penutup bicara kita pada hari ini, ingin saya tegaskan bahawa setiap masyarakat ini perlu melaksanakan serta menjalankan obligasi masing-masing dengan sempurna. Jangan harapkan usaha dari satu pihak sahaja kerana ini tidak akan mendatangkan apa-apa. Tanpa kerjasama yang menyeluruh, usaha untuk melahirkan generasi yang berintegriti hanya akan menjadi sia-sia seperti membuang garam ke lautan. Percayalah bahawasanya keberkesanannya ini akan kita lihat keberhasilannya buat negara kita. Ingatlah bahawasanya pendidikan ini merupakan satu pelaburan yang bernilai buat bumi merdeka ini. Sekian sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.